Manalah aku nak cari benda tu. Lusa dah nak guna dah. Keluh Pak Rahmat sendiri tanpa siapa yang peduli. Sejak 2 hari yang lepas lagi hatinya tidak tenang kerana memikirkan permasalahan yang sedang bertandang di dalam kehidupannya. Sejak 2 hari lepas jugalah tidurnya tidak pernah lena seperti selalunya. Pada malam itu, dia mengambil keputusan untuk pergi ke warung Wak Deman dengan harapan dapat melekakan fikirannya daripada terus memikirkan masalahnya itu buat sementara waktu. Setibanya di sana, kelihatan suasana di warung sudah semakin lengang dengan hanya beberapa orang pelanggan tetap sahaja yang masih lagi setia bertinggik di dalamnya. Warung Wademan ini sememangnya sudah menjadi tempat rasmi bagi kaum Adam yang sudah agak lanjut usianya. Di sini mereka akan menjalankan aktiviti mereka yang boleh dikatakan kurang berfaedah seperti berborak kosong, membincangkan isu-isu semasa politik dan kadang-kadang menyebarkan gosip-gosip panas yang terjadi sekitar kampung Pening Selamba itu sendiri. Hai Mat, apa kejadahnya kamu ke sini malam-malam buta ni? Biasanya kamu ni kalau dah nak masuk maghrib aja dah tak nampak batang hidung kamu tu. Tegur Soot Piau yang duduk semeja dengan Meon Kerbau dan Salim Getah. Bagaimana Meon dan Salim mendapat gelaran yang pelik sedemikian bukanlah isu penting dalam cerita ini, jadi tidak perlulah ianya diperterangkan. Pak Rahmat sememangnya sudah cukup kenal lama dengan mereka bertiga ini. Mereka inilah teman sepermainannya sedari kecil sehinggalah ke peringkat usia yang kian senja. Yalah Mat, kau ni dah buang terbiat ke apa? Tak pun, engkau gaduh dengan bini kau sampai kena tidur keluar kot. Sampuk Meon Kerbau pula. Pak Rahmat hanya tersenyum kelat lalu duduk bersama mereka. Dia kemudian memesan secawan kopi panas. Tak adalah Meon. Aku ni saja-saja nak tukar angin malam ni. Korang ni tengah borak pasal apa ni? Boleh aku tumpang sekaki tak? Tanya Pak Rahmat cuba untuk menukar topik. Dia tahu sekiranya dia tidak berbuat demikian, nescaya 3 rakannya itu akan menanyakan pelbagai soalan lagi. Ni anak Imam Kasim tu katanya kena tumpang dek Pontianak dekat Jalan Baru tu semalam. Kata Salim Getah lagi memulakan semula perbualan mereka yang tergendala sebentar tadi. Anak Imam Kasim, si Sarip Kutuk Embun tu. Padan sangatlah dengan muka dia. Apa taknya, selalu sangat balik jauh malam kan? Ujar Pak Rahmat sambil ketawa kecil. Kau ni Mat. Tak baik kamu cakap macam tu. Aku dengar masuk hari ni dah 4 hari dia demam sejuk. Kamu tahu? Pak Lebay bersuara. Macam mana yang dia boleh kena tumpang tu? Soal Pak Rahmat dengan penuh minat. Hei, kamu tak tahu cerita ya? Macam ni, semalam masa budak Sarip tu tengah dalam perjalanan pulang, tiba-tiba je dekat bahu jalan dah ada awet cun tahan motor dia. Biasalah anak muda pantang tengok dahi licin, dah naik bulu. Kata awet tu, dia nak tumpang sampai ke hujung jalan. Jadi si Sarip tu apalah lagi, tak tolaklah peluang dia. Kena lagi tempat sunyi macam tu. Sampai saja mereka ni kat tempat yang awet tu katakan. Dengan tiba-tiba, awet kat tempat duduk belakang dia tu hilang. Sejurus lepas tu, kedengaran pula suara perempuan mengilai. Cerita Salim Getah dengan penuh gaya seorang pengacara rancangan misteri. Alah, mungkin si Sarip tu tengah berhayal masa tu. Inilah orang kita ni, cepat sangat nak percaya dengan benda-benda karut macam ni. Dah lah, kita cerita pasal benda lain lagi elok. Protes Pak Rahmat. Kawan-kawannya memang sudah menduga yang dia akan berkata begitu. Ini kerana Pak Rahmat ni memang susah nak percaya dengan benda-benda tahyul, terutamanya yang dia tidak nampak dengan mata kepalanya sendiri. Mau tidak mahu, akhirnya mereka terpaksa menukar topik perbualan mereka. Sedar tidak sedar, hari sudah semakin larut malam. Semua pelanggan warung sudah pun mula meninggalkan kerusi dan meja masing-masing. Hanya tinggal Pak Rahmat dan 3 rakannya sahaja yang masih lagi bertahan. Namun setelah Wak Deman mendemonstrasikan beberapa isyarat yang berbaukan niat menghalau, akhirnya mereka mengorak langkah pulang ke rumah masing-masing. Kau ingat sikit Mat,
Budak Sarip tu kena ganggu dek Pontianak tu dekat jalan menuju ke rumah kau tu. Sakat Pak Lebay. Nalah, kalau aku jumpa dengan Pontianak tu, nanti aku sampaikan salam perkenalan kau dekat dia ya. Balas Pak Rahmat sambil tergelak. Pak Rahmat lalu menghidupkan enjin keretanya dan mula bergerak pulang ke rumah. Suasana di jalan ketika itu sangatlah sunyi tanpa sebuah kenderaan pun yang berada sama ada di hadapan atau di belakang kereta Pak Rahmat. Rasa bosan mula menyelubungi hati kecilnya. Lebih mengecewakan lagi, radio keretanya telah merosak hasil dari kerajinan anak sulungnya. Jaya yang sering menukang speaker radio tersebut, bila mengenangkan sahaja tentang anak sulungnya itu, hatinya bertukar risau kembali seperti sebelum ini. Titik permasalahan mula memenuhi fikirannya. Baginya, semua permasalahan ini adalah disebabkan oleh kebodohan anak lelakinya itu. Inilah kamu Jaya. Bapa suruh kamu tempah awal-awal benda tu. Kau boleh kata terlupa pula. Sekarang ni bapa juga yang susah. Dasar anak tak boleh diharap. Marah Pak Rahmat sendiri lagi. Di dalam kerancangan Pak Rahmat menyumpah serana anaknya itu, tiba-tiba matanya menangkap kelibat seorang gadis yang berpakaian serba putih sedang memberhentikan keretanya. Perlahan-lahan Pak Rahmat memarkir kenderaan di tepi jalan. Ternyata gadis itu berada lingkungan usia 20-an. Di tangan kanan gadis tersebut sedang menggendong sesuatu yang ditutupi oleh kain putih. Anak tunggu siapa malam-malam buta macam ni? Tanya Pak Rahmat dengan penuh ramah. Dia cuba untuk melihat raut wajah gadis itu, namun tidak berhasil kerana rambut panjang gadis itu menutupi keseluruhan bahagian atas mukanya. Yang kelihatan hanyalah hidung mancung dan bibir gebunya. Tetapi ianya sudah cukup menunjukkan yang gadis itu seorang yang cantik. Saya nak ke hujung jalan sana tu pakcik, jawab si gadis. Kalau macam tu jomlah ikut pakcik. Tak baik tahu anak duduk sini sorang-sorang. Takut jadi perkara yang tak diingini. Lagipun kebetulan pakcik ni pun nak lalu jalan situ. Pelawa Pak Rahmat dengan penuh ikhlas hati. Gadis itu lalu membuka pintu kereta Pak Rahmat dan duduk di bahagian belakang. Pak Rahmat tersenyum. Di dalam berfikirannya, alangkah eloknya jikalau gadis itu boleh dijadikan calon menantunya. Lagipun anaknya si Jaya itu sudah lama pun membujang. Dia pun sudah lama mengidam hendakkan cucu. Gambarannya menimang seorang cucu yang comel pula bermain di fikirannya. Sepanjang perjalanan, gadis itu langsung tidak berkata-kata. Pak Rahmat mula berasa bosan kembali. Bagi mengelakkan dari perkara itu berlaku, dia lalu cuba untuk membawa gadis tersebut untuk bercerita. Anak ni datang dari bandar ke? Sebab pakcik tak pernah nampak pun anak sebelum ni, katanya kepada gadis itu. Pakcik nak tahu tak? Dulu saya ni bekerja di kilang keropok kat kampung sebelah tu. Masa tu saya hidup dengan bahagia sekali. Sehinggalah saya berjumpa dengan seorang lelaki yang selalu ngusik saya kalau saya balik kerja. Ditakdirkan pula saya dah jatuh cinta dengan dia. Kami ni menjalinkan hubungan selama hampir 6 bulan lamanya. Kerana terlalu percayakan dia, saya dah menyerahkan kehormatan saya pada dia. Malang bagi saya kerana seminggu lepas tu saya disahkan mengandung. Lebih malang lagi apabila dia tidak mahu bertanggungjawab dengan perbuatannya. Malah lebih menyedihkan, selepas itu saya diberitahu bahawa dia telah berhijrah ke Kuala Lumpur. Sepanjang saya mengandung tu, saya sering dicaci dan dimaki oleh orang-orang kampung dan keluarga saya sendiri. Sehinggalah akhirnya saya mengambil jalan mudah untuk menamatkan penderitaan saya. Saya membunuh diri dengan meminum racun tikus. Dan sejak itulah saya dipindahkan ke kampung ni pakcik. Kat simpang tu aja pakcik, kat situ, ujar gadis itu menamatkan ceritanya. Dalam keadaan yang semakin panik, Pak Rahmat masih lagi mampu mengawal dirinya. Perlahan-lahan dia memberhentikan kenderaannya betul-betul di satu simpang yang mempunyai papan tanda yang bertulisan Jawi. Apabila dia mengamati tulisan tersebut, ianya bermaksud Tanah Perkuburan Orang Islam Kampung Pening Selamba.
Mesti pakcik tertanya-tanya apakah benda yang sedang saya bawa ni kan? Inilah benda tu, kata gadis itu lagi setelah dia sudah pun keluar dari kereta sambil menunjukkan sebuah batu nisan kepada Pak Rahmat. Mata Pak Rahmat terbeliak besar melihat semua kejadian itu. Hatinya berdebar kencang, lebih-lebih lagi apabila dia melihat batu nisan tersebut. Ini sudah bagus ni, bagi sini batu nisan tu, kata Pak Rahmat lantas meragut batu nisan tersebut daripada tangan gadis puaka itu. Dia lalu memecut kenderaannya sepantas dan sejauh yang boleh dari gadis puaka tersebut. Akhirnya dapat juga aku cari batu nisan untuk arwah laki Siti Jah tu. Selesai masalah aku. Bolehlah aku pasang astro bila Siti Jah bayar aku nanti. Jadi tak payahlah lagi aku susah-susah nak pergi ke warung Wak Deman yang jauh tu semata-mata nak tengok Gusti. Pak Rahmat lantas ketawa keriangan. Sementara itu, jauh di belakang gadis puaka itu, tadi dia masih lagi termangu di bahu jalan kerana tidak memahami respon yang diberikan oleh Pak Rahmat.